pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Okey. Rancangan rangka rancangan jangka panjang pertama, okey, RRJPI tadi dan DEB dilaksanakan selama 20 tahun daripada 1970 hingga 1920. Okey, so kesannya ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat. Okey. So kerajaan memperkenalkan dasar yang kedua, DPN, dilaksanakan bagi meneruskan ataupun menyambung usaha DEB yang menampakkan hasil dan memerlukan lebih masa untuk berjaya. So, rancangan DPN ini dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7. Maksudnya dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun. Kalau DEB tadi 20 tahun. DPN 10 tahun daripada 1991 hingga 2000. Okey. Okay, kita tengok latar belakang pembentukan DPN. Dasar Pembangunan Nasional ataupun DPN ni dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau DEB tadi Tun Abdul Razak. Okey, yang DPN ni Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri yang keempat dan Perdana Menteri yang keberapa? 8 ke apa? Okey. So ia dilancarkan pada tahun 17 Jun 1991 dan merupakan kesinambungan. Kesinambungan ni maksudnya sambungan lah daripada DEB yang dirangka dari tahun 1990 hingga 2000. Okey. DPN ni pula dilaksanakan melalui rancangan jangka panjang kedua. Kalau DEB tadi jangka panjang pertama, ini jangka panjang kedua. Dan matlamat dia adalah menjadikan Malaysia maju bagi mencapai wawasan 2020. Rasanya dalam zaman korang dah tak disebut wawasan 2020 kan, sebab kita pun dah lepas wawasan 2020. Okey, itu latar belakang. Okey, so matlamat dasar pembangunan nasional ni yang pertama, untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Okey. Matlamat ini dapat dicapai melalui yang pertama, pembangunan seimbang antara negeri, dan yang kedua, pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar. Okey, kalau antara negeri ni antara 13 buah negeri ni lah. Okey, dan ianya dilaksanakan melalui rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7 dalam tempoh 10 tahun. Jelas? Jelas ke tak? Okey, boleh beza tak dengan yang di DEB tadi? Okey. Right, so objektif dia, muka surat 175, mewujudkan masyarakat bersatu padu dengan memperkukuh kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Okay, DPN ni adalah menetapkan langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju dalam semua aspek, seperti keadilan sosial, nilai, etika, kestabilan politik, kecekapan pentadbiran dan kecemerlangan ekonomi. Okay, boleh rujuk buku teks. Ni kalau awak nak jawab soalan ni macam yang saya sebut tadi. Soal bab 8 ni semua berkaitan dengan fakta. Fakta, tak boleh kelentong. Okay. Alright, so strategi dasar pembangunan nasional. Okay, strategi dia kita akan lihat dari 3 aspek, iaitu ekonomi, sosial dan juga kemudahan fizikal dan alam sekitar. Okay, untuk meneruskan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Ingat, DPM ni kesinambungan. Dia meneruskan matlamat DEB. Okay, so dari segi ekonomi, okay, pelibatan aktif pihak swasta. Keyword dia pihak swasta digalakkan terlibat dalam pembangunan ekonomi negara sebab swasta ni dia banyak duit, jadi dia boleh menyuntik modal kepada agensi kerajaan. Okay, yang kedua, melaksanakan program penanaman semula
Okey, yang ketiga penggunaan sains dan teknologi. Yang keempat meningkatkan pemilikan saham Bumi Putera. Okey, dari segi sosial ini strategi. Okey, dari segi sosial pemberian insentif dan kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Yang kedua mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putera. Yang ketiga membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Okay, dari bidang kemudahan fizikal dan alam sekitar, strategi dia adalah menyediakan dan menambah baik kemudahan asas dan pembangunan mapan. Mapan ni berterusan tanpa mengabaikan alam sekitar. Contohnya nak bangunkan kilang tapi kena tengok juga dari segi sektor alam sekitar. Ada tak spesies yang dah hampir pupus di kawasan tersebut? Kalau ada, so tak boleh dilaksanakan pembangunan di kawasan tersebut. So semua strategi ini bertujuan untuk dua, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Ini adalah strategi DEB. Jadi ia diteruskan dalam DPN. Ingat diteruskan dalam DPN. Okey. Ini gambar apa ni? Okey, gambar lah. Dengan dasar pembangunan nasional memberikan tumpuan kepada teknologi hijau, solar. Sebab kita nak jaga alam sekitar kan. Dan juga penggunaan teknologi moden, jentera. Kalau dulu guna kerbau je nak membajak kan. So, ambil masa yang lama dan kualiti dia mungkin kurang lah. Okay. Dan kerajaan juga menyediakan membuat kajian, menghasilkan biji benih yang lebih berkualiti untuk menghasilkan makanan yang lebih tahan lama dan sebagainya. Okay, dari segi pendidikan sekarang kita dah ada teknologi, contohnya pembelajaran secara digital ataupun secara live streaming macam sekarang ni lah, online. Okay, alright. So 8.4, okay, pelaksanaan dia. Tadi strategi objektif. Okay, so dari segi pelaksanaan dasar DPN, okay, macam yang saya sebut tadi, strategi asas dia dasar ekonomi baru tu diteruskan dalam pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Okay, di mana daripada nak membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, kita memperbaikkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dengan menambahkan peluang untuk pemilikan modal saham dan juga pembangunan wilayah. Okay, dilakukan melalui dua perkara inilah. Jadinya dalam DPN ni dia jadi 4. Kalau di EB tadi dua strategi yang depan ni 1 dan 2. So dalam DPN dia tambah lagi pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Dia tambah baik. Okay. Alright, so kita tengok yang pertama. Strategi pembasmian kemiskinan. Okay. Kerajaan meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum, khususnya golongan Bumi Putera. Dengan cara atau dengan langkah yang pertama, pemberian subsidi dan sokongan. Keyword dia subsidi dan sokongan, boleh garis kat buku teks awak tu, kepada penanam padi dan nelayan. Okay, kenapa? Agar mereka ni dapat mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Maksudnya produk mereka tu dapat dihasilkan dengan lebih banyak. Okay. Yang kedua, latihan. Golongan belia pula diberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Perindustri ILP, Giat Mara, okay, bagi membolehkan mereka mendapat kerja yang berkaitan dengan kemahiran ni dan memperoleh pendapatan tinggi. Contohnya dekat Giat Mara belajar tentang aircon, penghawa dingin, macam mana nak baiki kan. So habis belajar dapat CJ, keluar boleh buat apa, pembaikian aircon, sebab ramai orang guna aircon kan sekarang. Jadi mereka boleh memperoleh pendapatan tinggilah berdasarkan kemahiran yang mereka belajar tu. Ataupun kimpalan. Kalau kimpalan dalam air tu boleh sampai beribu-ribu gaji, berpuluh ribu gaji. Okay. So di manakah latihan kemahiran ini diperolehi? Okay. Boleh tengok gambar. Contohnya kursus kulinari di Pusat Giat Mara. Okay. Teknologi kimpalan di Kota Baru, Kelantan.
Dan juga latihan kemahiran ILP di Kota Samarahan Sarawak. Okay. Ini contoh lah. Okay. Contoh giat mara dan latihan industri. Jangan keluar lagi. Banyak lagi ni. Okay. So, strategi yang kedua, menyusun semula masyarakat. Okay. Dengan pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Okay. Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 153. Okay. Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ada apa-apa yang tak faham? Okay ke? Okay, so dalam strategi menyusun semula masyarakat ni, okay, antara langkah kerajaan ialah yang pertama, meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera. Okay, gariskan yang tu. Terutamanya dalam industri pembuatan dan juga perkhidmatan. Okay, yang kedua, latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan. Okay. Yang ketiga, pemberian kontrak, kota dan lesen kepada perniagaan sama ada milik Bumiputera ataupun syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera. Okay, yang keempat, kerajaan perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumiputera dalam industri kecil sederhana IKS ni. Okay, yang kelima, usaha sama secara aktif antara bumi dengan non-bumi untuk menggalakkan syarikat Bumiputera meningkatkan perniagaan. Okay, yang keenam, galakkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden. Okay, yang melibatkan teknologi terbaru, kemudahan mendapatkan modal, mendapatkan maklumat tentang pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antara bangsa. So, kerajaan bantulah menyediakan perkara-perkara tersebut. Okay. Kesimpulannya, ini memastikan corak tenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan terdiri daripada pelbagai kaum. Okay. Bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara kita. Maksudnya, tak adalah satu sektor tu hanya dikuasai oleh kaum-kaum tertentu. Tak. So dengan adanya strategi ini, maka setiap sektor tu boleh disertai oleh semua kaum sama ada bumi atau non-bumi. Okay. Alright. Seterusnya yang ketiga. Okay, ini gambar. Okay, IKS, pengeluaran IKS. Pameran hasil keluaran industri. Okay, yang ketiga. Strategi penyusunan semula modal saham. Penyusunan semula. Kalau sebelum ni meningkatkan pemilikan saham. Ini nak susun semula modal saham. Okay, penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat terus dilaksanakan di bawah DPN. Langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumiputera dapat dipertingkat selaras dengan matlamat asal DEB bagi mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. 30%. Okay. Tindakan akan diambil melalui program penswastaan. Okay, ini keyword dia, program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumiputera. Penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dikhaskan untuk Bumiputera. Contohnya, Majlis Amanah Rakyat MARA. Perbadanan Nasional Berhad pun diswastakan. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negara PKN juga diswasta. Okay. Pada masa yang sama, kaum bukan Bumiputera juga diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan ini. Okay. Dan projek penswastaan ini sebenarnya adalah salah satu cara dalam dasar penswastaan yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1983. Okay. Nanti awak tengok bahagian informasi. Okay. Okay. Ni ada. Okay. Dasar penswastaan ini yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir ini bertujuan meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan. Okay. Penswastaan mempercepatkan pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal. Sebab kita biasa dengarlah swasta ni dia banyak duit.
Jadi mereka akan suntik modal kepada syarikat-syarikat kerajaan yang diswastakan ni. Antara contoh syarikat yang diswastakan macam Telekom Malaysia, Tenaga Nasional Berhad TNB, Pos Malaysia, Jabatan Penerbangan Awan, contohnya Malaysia Airport, Lembaga Pelabuhan Kelang, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, okay, dan bacalah seterusnya. Okay. Ini contoh-contoh syarikat kerajaan yang diswastakan. So mereka dapat suntikan dana daripada pihak swasta. Okay. Yang keempat, okay, strategi pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan wilayah ni, okay, untuk meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri. Ingat kalau integrasi ni hubungan antara masyarakat negeri ni dengan negeri yang lain. Okay. So usaha memperbaik ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan. Sekurang-kurangnya kita boleh rapatkanlah jurang perbezaan pendapatan antara rakyat negeri ni dengan negeri yang lain. Okay. Sebab dalam Malaysia ni 13 buah negeri, ada negeri yang sangat maju. Contohnya Selangor. Ataupun negeri yang sangat, yang orang kata lebih, yang kurang maju. Contohnya seperti Kelantan kan, contohlah. Okay. So strategi pembangunan wilayah ni membantu negeri-negeri ini untuk dibangunkanlah supaya kita dapat lihat kesamarataan dari segi pembangunan tersebut. Okay, so antara langkah yang diambil oleh kerajaan ialah yang pertama, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun MARDI ditingkatkan. Yang kedua, konsep pertanian pintar, gariskan pertanian pintar, digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Contohnya menggunakan teknologi lah dalam pertanian. Okay, contoh kalau dulu kita nak tanam mesti ada tanah kan. Sekarang dah boleh guna air je, hidroponik kan. So itu contoh pertanian pintar. Okay, so seterusnya penyebaran industri terpilih digalakkan dalam mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. So kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baharu ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Okey, ini contoh contoh pertanian pintar lah. Okey. Ini penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan oleh MARDI menggunakan konsep pertanian pintar mampu meningkatkan hasil pengeluaran padi. Okay, kemudian penggunaan drone. Drone bagi melancarkan kerja menyembur racun dan baja cecair di sawah padi. Okay. So, apa maksud pertanian pintar? Menggunakan teknologi pintar bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Kenapa guna drone? Supaya baja tu dapat disebarkan secara meluas. Semua kena. Kalau kita guna tangan campur baja ni, dia macam ada sesetengah kawasan tu tak kena lah. Jadi kualiti padi tu mungkin kurang, menyebabkan hasil pengeluaran dia berkurang. Jadi bila guna teknologi, mungkin pengeluaran dan kualiti padi tu lebih bagus, lebih baik. Okay, that's why dia menggunakan teknologi. Okay, kemudian penggunaan biji benih berkualiti. Ini semua antara jawapan yang boleh digunakan untuk menjawab soalan kebat. Okay, biji benih berkualiti membolehkan sawah padi diusahakan 4 kali setahun. Kalau dulu mungkin 2 kali setahun je. Sekarang dah boleh buat 4 kali setahun untuk dapatkan hasil. Maka petani tadi dia akan dapat pendapatan yang lebih tinggilah berbanding dengan pengeluaran 2 kali setahun je. Okay, jentera moden digunakan untuk membajak dan menuai. Bila guna jentera, pembajakan tu dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah berbanding menggunakan tenaga manusia dengan guna cangkul sahaja ataupun guna kerbau. Okay, so jentera ini dikendalikan menerusi alat kawalan jauh. Lagi moden. Okay, proses menyembur racun dan baja pula dilakukan dengan penggunaan drone. Ini awak boleh hafal. Ini contoh-contoh kita nak meningkatkan pertanian di negara kita supaya bekalan makanan tu dapat dihasilkan dengan banyak dan cukup untuk rakyat Malaysia. Macam tu.
Okey. Okey. So kesimpulan dia, pelaksanaan DPN ni telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Okay, penggunaan teknologi mampu meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi. Seiring dengan itu berlaku kemajuan juga dalam pembinaan kemudahan awam untuk kesejahteraan rakyat. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menghargai dan menjaga harta awam. Ini iktibarlah pengajaran ataupun nilai. Rakyat perlu menjaga kelestarian alam sekitar agar negara harmoni dan indah. Okey, itu untuk 8.4. Alright. Satu subtopik lagi. Okey. Okay, so ini antara soalan yang boleh ditanya dalam tajuk 8.4. Okay, nyatakan faedah yang diperolehi apabila dasar penswastaan diperkenalkan di negara kita. So, dasar penswastaan. Okay, keyword pertama kalau dasar penswastaan awak boleh sebutlah. Penswastaan membantu mengurangkan beban kewangan kerajaan. Saya ulang. Penswastaan membantu mengurangkan beban kewangan kerajaan. Macam mana dia boleh membantu? Dengan menyuntik dana ataupun modal anda kepada sektor kerajaan tersebut. Okay. So yang lain awak boleh sebutlah. So dapat dalam masa yang sama dia dapat melicinkan pentadbiran. Dan pentadbiran dapat dijalankan dengan lebih efisien. Dengan lebih berkesan. Kenapa? Sebab kita ada banyak duit, ada banyak dana kan. So macam-macam program boleh dilaksanakan. Macam itulah. Okay. Dan subsidi, bantuan boleh diberikan kepada rakyat apabila ada suntikan dana daripada sektor swasta tadi. Okay. Contohnya dalam TNB, Tenaga Nasional Berhad ataupun Telekom Malaysia dan sebagainya lah. Okay. So 85. Pencapaian, keyword dia pencapaian DEB dan DPN dalam aspek sosial dan aspek ekonomi. Okay. Saya harap awak boleh bersabar lagi. Okay, dalam tempoh dalam 20 minit macam tu. Okay. Alright, sebab ni pencapaian dia banyak sikit. Okay, kita tengok aspek sosial. Yang pertama, penurunan kadar kemiskinan. Okay, peningkatan, ini fakta baru peningkatan kualiti hidup, kemunculan golongan pertengahan, munculnya masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan bumi putera. Yang kelima, pembangunan dalam pendidikan. Yang keenam, pengangkutan dan perhubungan. Dan yang ketujuh, berlakunya perkembangan wilayah. Ini fakta. Fakta pun dah ada 7 dah. Okay, so kalau 8 markah, tak payah nak hafal banyak-banyak. Okay, melainkan dia tanya dalam bidang tertentu. Contohnya kadar kemiskinan. Apa bukti kadar kemiskinan ni turun? Macam tu. Okay, so kita tengok penurunan kadar kemiskinan. Berjaya dikurangkan. Okay. Usaha kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan. So, rakyat dapat tambah pendapatan isi rumah. Okay. Kemudian kerajaan juga menyediakan kemudahan awam yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kualiti rakyat. Meningkatkan kualiti dan taraf hidup rakyat. Okey, dan masalah pengangguran dapat dikurangkan daripada 49.3% kepada 17.1% pada tahun 1990. Boleh tengok buku teks. Okey, pelaksanaan DPN pula mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2 daripada 17.1 tu kepada 7.2% pada tahun 2000. Maksudnya memang ada penurunan dalam kadar kemiskinan di negara kita. Okey. Yang kedua, peningkatan kualiti hidup. Okey, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. So kita dapat lihat dari aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat semakin baik. Begitu juga dari aspek pendidikan. Okay, di mana pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur. Contohnya hospital, klinik semakin banyak pada masa sekarang. So rakyat
ada peluang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan perkhidmatan pendidikan secara percuma di hospital kerajaan dan di sekolah kerajaan. Okey. So, kualiti hidup ini menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baiklah. Ini bukti ya. Ini bukti. Ini untuk jawab. Bukti yang di EB dan DPN ni berjaya dilaksanakan. Okey. So yang ketiga, kemunculan golongan pertengahan. Okay, DEB dan DPN ni berjaya meningkatkan penyertaan. Maksudnya ramai bumiputera dan bukan bumi menyertai dalam bidang perniagaan ataupun dalam golongan profesional, bukan hanya bekerja sebagai petani semata-mata. Sudah ramai orang-orang kampung berpindah ke bandar dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baiklah. Okay. So perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan terhadap bidang kerja ini semakin meningkat. So mereka dianggap sebagai golongan pertengahan. Golongan pertengahan dalam kalangan masyarakat. Okay, yang terdiri daripada inilah golongan profesional, pemuda, teknikal dan sebagainya. Okay. Dan golongan pertengahan ini juga membuktikan keberkesanan dasar ekonomi oleh kerajaan dan swasta di mana mereka turut menyumbang kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Sebab golongan pertengahan dan golongan T20 ni yang banyak membayar cukai lah. Membayar cukai kepada negara. So meningkatkan pendapatan negara lah. Okay. So ini antara perkhidmatan. Oh ini sepatutnya dalam tajuk kualiti tadi kan. Tak juga. Okay, dah 181 buku teks. Arkitek muda sedang melangkah. Okay, ni boleh tengoklah gambar dalam buku teks tu. Alright, yang keempat. Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Okay, mereka adalah kelas Bumiputera komersial. Okay, komersial yang melibatkan diri dalam sektor corporate dalam pelbagai bidang. Okay. Muncul tokoh Bumiputera dalam pelbagai bidang. Contohnya, misalnya perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda daripada golongan Bumiputera. Kesannya peningkatan taraf hidup miskin. Taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Contohnya, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari ni. Dia banyak memberi sumbangan kepada rakyat negara kita dalam sektor ekonomi, dalam sektor sosial, dalam bidang pendidikan, beasiswa, kelas tambahan percuma, banyak. Okay. Tan Sri Azman Hashim ni tokoh perbankan, okay. Tan Sri Muhammad Effendi, ahli perniagaan yang menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, okay. Dan juga tokoh hartanah Tan Sri Mustafa Kamal. Ini contoh-contoh tokoh korporat Bumiputera. Yang kelima, pembangunan pendidikan. Okay. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Okay, selepas tahun 1990 berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Maksudnya ada banyak sekolah-sekolah kerajaan yang baru, ada banyak sekolah swasta ataupun universiti swasta yang muncul yang memberi peluang pendidikan kepada anak-anak muda ni. Sama ada dia nak masuk sekolah kerajaan ke, universiti swasta ke, bergantunglah kepada kemampuan mereka. Okay, so kesan dia muncul graduan bidang sains, teknologi dan juga teknikal. Kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan kerana mereka ni mendapat permintaan yang tinggi dalam perindustrian dan K ekonomi. K ekonomi ni maksudnya, K ni stand for knowledge economy. K tu knowledge, pengetahuan ekonomi. Sekaligus dia dapat membaiki taraf hidup masyarakat. Knowledge economy. Knowledge economy ni contoh paling mudah saya cakap apa. Kalau ada kemahiran dalam pemasaran ataupun perniagaan, tapi awak tak buat bisnes, awak jadi orang yang
toko apa, orang yang beri ceramah atau banker bagaimana nak bina sebuah empayar perniagaan dan sebagainya lah. So, sebab you jual you punya knowledge dalam bidang ekonomi. Ramai sekarang buat macam ni, ataupun macam forex kan, forex ke apa. Awak ada ilmu dalam saham tu kan, so awak sell your knowledge kepada orang-orang lain. Okay. Yang keenam, aspek sosial, pengangkutan dan perhubungan. Pembangunan ekonomi memberi kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Okay, pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta. Okay, pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian dan perdagangan. Sebab pengangkutan, contohnya pengangkutan air, kapal. So kapal boleh guna untuk perdagangan. Pengangkutan udara, contohnya macam kapal terbang. So boleh juga bawa barang dalam bentuk kontainer dalam jumlah yang besar untuk dieksport ke luar negara lah. Okay, so jaringan sistem jalan raya, okay, jalan raya, kereta api, pengangkutan udara, pelabuhan moden, okay, merancangkan aktiviti ekonomi negara termasuklah ke kawasan pedalaman. Okay. Sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Okay. Contohnya okay, Lebuh Raya Pantai Timur. Ni yang baru lah. Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT 2. Okay, dan ni Majlis Perasmian Pembukaan MRT laluan Sungai Buloh Kajang. Okay, dan ini pengangkutan udara dan kereta api yang memacukan lagi pembangunan ekonomi dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Maksudnya bila kita ada jalan pengangkutan ni, sektor ekonomi negara kita semakin pesat. Dan mereka juga boleh mengakses produk-produk di kawasan pedalaman tu untuk dijual ke pasaran luar, termasuklah ke pasaran antara bangsa, terutamanya di negeri Sarawak dan Sabah lah, sebab mereka ni ada banyak IKS, industri pembuatan secara kecil-kecilan. Okey, 7 aspek sosial perkembangan wilayah. Banyak perkembangan ekonomi melalui DEB dan DPM menyebabkan kemunculan bandar baru. Kan ni kesan dia, kesan utama kemunculan bandar baru. Jengka ditubuhkan melalui projek segitiga jengka oleh Felda. Nama jengka kerana terletak antara 3 daerah iaitu Temeloh, Maran dan Jerantuk. Pelbagai perkhidmatan disediakan seperti pejabat pos, hospital, bank, sekolah, stadium, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Okey, ini contoh lah, contoh Felda segitiga jengka di bawah program perkembangan wilayah. Okey. Okey, so itu dari aspek sosial tadi. Ini dia beri contoh lah. Maksudnya ada satu contoh bandar Felda ni. Okey, bandar baru Felda. Okey, so dari aspek ekonomi. Okay, dari aspek ekonomi kita ada 1, 2, 3. 3. Okey, 3. Yang pertama, perindustrian berteknologi tinggi. Okey, yang kedua, kawasan perindustrian baharu. Dan yang ketiga, kenderaan buatan Malaysia. Okey, kita tengok dasar ekonomi baru dan PM membawa perubahan dari aspek ekonomi. Okay, kedua-dua dasar ini menyebabkan berlaku perkembangan dalam perindustrian dan perdagangan yang meningkatkan kestabilan ekonomi negara. Perkembangan ini berasaskan perindustrian berteknologi tinggi, perkembangan kawasan perindustrian baharu dan industri kereta nasional. Kita tengok yang pertama, kawasan perindustrian baharu. Perindustrian
perindustrian berteknologi tinggi. Okey. 1980, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan iaitu industri berat. Okey, ini teknologi tinggi ni industri berat. Yang bertujuan memperkukuh asas industri negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam teknologi tinggi. Ini hashtag apa? Highcom ataupun industri berat lah, industri berat. Okey. Perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden dengan kemahiran yang tinggi dan modal yang besar. Sebab dia dilaksanakan dia memerlukan teknologi. Yang kita tahu teknologi ni dia perlukan modal yang besar. Contoh kalau nak lombong biji timah, kita kena beli kapal korek. Kapal korek tu besar, mahal harganya. Tetapi pengeluaran dia banyak lah sebab dia menggunakan teknologi jentera tersebut. Okey, so untuk industri berat dikendalikan oleh The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad ataupun hashtag HICOM. HICOM ke HICOM? Macam itulah. Okay, projek membaiki kapal di limbungan Pasir Gudang, projek besi dan keluli di Perai, Pulau Pinang, logi gas secair di Bintulu, stesen janakuasa di Raut Pahang, kilang penapis petroleum, satelit komunikasi. Ini semua adalah industri yang menggunakan jentera moden ataupun teknologi yang lebih tinggi. Okay. Yang diusahakan oleh HICOM. Hashtag HICOM, tolong ingat itu. Okay, industri berat, hashtag HICOM, hashtag modal yang besar, teknologi yang tinggi. Itu keywords dia. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh zon perindustrian Pasir Gudang. Pangkalan, apa ni kita panggil? Lombong. Stesen cari gali petroleum. Lombong pula dah. Okay, dan juga industri kereta ni, HICOM ni. Industri kereta. Okay, so yang kedua, kawasan perindustrian baharu. Okay, ini aspek ekonomi yang kedua. Pelaksanaan DEB dan DPM mewujudkan pelbagai bentuk kawasan perindustrian. Antaranya termasuklah estate perindustrian, zon perindustrian bebas dan taman teknologi industri. Okay, rasional pembentukan kawasan perindustrian ialah berdekatan dengan sumber bahan mentah, dekat dengan infrastruktur dan bekalan buruh yang mencukupi. Okay, dari samping itu, kawasan ini membantu pembangunan ekonomi di kawasan yang kurang maju serta menambah modal dari dalam dan luar negara. Ini peranan dia lah. Okay, so antara kawasan industri baharu yang pertama ialah estate perindustrian. Dibangunkan oleh PKEN, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negara, dibangunkan sebagai bandar terancang, gariskan bandar terancang tu, yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan, perindustrian dan rekreasi. Yang kedua, Taman Teknologi Perindustrian. Ia merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Kementerian ini bertanggungjawab untuk jalankan penyelidikan dan buat inovasi, cipta sesuatu yang baru bagi membangunkan teknologi perindustrian. Okay, dan akhir sekali, zon perindustrian bebas merupakan kawasan perdagangan yang diberikan pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif. Okay, bertujuan untuk menarik pelaburan daripada pengusaha dan merangsang ekonomi kawasan sekitar. Kawasan ini sering digunakan untuk aktiviti perniagaan dan perdagangan. Contoh, Sime Darby, Aziata Group Berhad dan Proton Holdings Berhad menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Ini contoh gambar, boleh tengok dalam buku teks. Okay, dan yang ketiga, kenderaan buatan Malaysia. Okay, penubuhan HICOM, industri berat tadi, menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan tempatan. Okay, Perusahaan Automobil Nasional Proton pada 7 Mei 1983 dan Perusahaan Automobil kedua, Pro2. Maksudnya dua lah kat negara kita, kereta Proton dan kereta Pro2 pada tahun 1993.
Okay, motosikal dan enjin nasional sendirian berhad Modernas merupakan syarikat pengeluar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. So, perusahaan kereta dan motosikal nasional ini, kesan dia telah membuka peluang pekerjaan untuk rakyat. Okay. Dan ia membawa kepada peningkatan pendapatan rakyat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Okay, ni gambar keluaran kereta Modernas yang dilakar dalam stem. Okay, ni lori keluaran Highcom. Pemasan dalam buku teks ada banyak gambar. Boleh tengok. Okay. Kereta Proton ni, semua ni. Saga, Wira, Satria, Putra, Pesona, Perdana. Ini semua keluaran kereta Proton. Okay, dan Pro 2, kereta Myvi kan. Myvi dan sebagainya lah. Okay. So, kesimpulan dia, okay, sepanjang tahun 1980 hingga 2000, okay, berlaku peningkatan ekonomi yang membawa kepada peningkatan perpaduan antara kaum dan peningkatan taraf hidup rakyat. Selain itu, kadar kemiskinan juga dapat dikurangkan. Dalam kadar yang sangat tinggi dapat dikurangkan, dan jelaslah secara kesimpulan jelaslah DEB dan DPN ini membantu rakyat menikmati hidup yang lebih baik. Okay. Kerajaan prihatin terhadap keperluan rakyat dan pembangunan ekonomi. Maka kita harus bersyukur dengan kemakmuran negara kita dan dalam masa yang sama kita harus menyokong dasar-dasar kerajaan demi masa depan dan kesejahteraan rakyat. Okay. So itu sahaja untuk bab 8. Ada soalan ke? Okay, ada soalan? Masih ada ke ni? Tak ada, Cikgu Rahana kata tak ada. Okey, semua faham? Tak apa, nanti waktu kelas saya akan bagi, di sekolah saya akan bagi latihan. So kita akan kuasai lagi tajuk-tajuk ni melalui latih tubi lah. Okay. So untuk online ni saya ngajar dulu terang. So sebab nanti saya dah tak sempat dah. Nanti ada program MTM semua, memang tak sempat nak jumpa korang lagi. Okay. So saya risau tajuk tak habis. Okay, so harap dapatlah hadir untuk bab 9 dan bab 10 nanti ya. Okay, so itu saja untuk kelas hari ini. Okay. Terima kasih yang berada sehingga ke akhir masa. Okay, itu sahaja, boleh bersurat.